Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Teacher Shah. So, seperti yang dijanjikan, semalam saya cakap saya nak masuk aplikasi yang kedua. Semalam, kita dah belajar yang ni. Yang pertama iaitu persamaan tangent and normal. Bagi aplikasi pembezaan yang pertama, saya bahagikanlah benda ni. And then yang kedua, kita nak belajar pasal titik pusingan dan sifat dia lah. So, sini adalah yang kedua iaitu titik pusingan and sifat dia. Jadi saya akan masuk aplikasi sekali. Alright. Okay, so dekat sini untuk titik pusingan and sifat titik pusingan tersebut, kita ada titik yang dipanggil sebagai titik pegun. Titik pegun ni sama ada dia titik minimum, titik maksimum ataupun titik lengkuk balas. Macam mana bentuk-bentuk ni? Kita dah tahu titik maksimum, titik minimum ni macam mana. So titik minimum ni adalah titik yang macam ni kan? Macam ni. So, titik maksimum macam ni. Kenapa nama dia titik minimum? Sebab dekat bawah. Titik tu kat bawah. Minimum. Dia paling bawah. Okay? And then untuk titik maksimum, ini adalah titik paling atas. So, nama dia titik maksimum. Kalau titik lengkuk balas, dia lebih kurang macam ni lah. Macam tu. Okay? So, nanti kita tengok macam mana kita nak check. Jadi macam mana kita, nama yang lagi spesifik, tiga ni kita panggil sebagai titik pegun, iaitu titik minimum, titik maksimum, titik bentuk balas. And then dua yang spesifik yang kita boleh bagi nama lain adalah titik minimum dengan titik maksimum. Kedua-dua ni kita panggil sebagai titik, ambil black ni, titik pusingan, nama lain dia, titik pusingan. Okay, sebab dia tengah pusing dari atas, dari sini ke sini. Dia macam pusing lah. Nanti saya akan tunjuk kenapa dia cakap pusing kan. Okay. So, untuk titik minimum, saya nak ingatkan balik pasal garis lurus. Sebab kita nak tengok kecurunan sekarang ni. Jadi, untuk titik minimum, nampak tak dia kat sini kan? Okay. And then, untuk persamaan, bukan persamaan garis lurus lah, kecurunan. Kita tahu ini adalah kecurunan positif. Ini adalah kecurunan kosong. Ini adalah kecurunan negatif. Yang ni you kena ingat lah. Which is yang positif adalah dia macam naik bukit. So naik bukit ini adalah positif. Kecerunan M. Which is DY/DX lah. So macam mana kamu nak ingat? Kadang-kadang orang cakap sini pun boleh naik bukit juga. Tak. Sini tak boleh. Sebab kita start dari belah kiri. Lebih kurang macam ni lah. Kan kalau graf 1, 2, 3. So ingat macam tu je. Dia gerak dari sini. So sebab tu ini naik bukit. Ini turun bukit. So, untuk turun bukit, ini adalah kecerunan dia negatif. Ini cara cepat you nak ingat. And then, ini mendatar. So, ini kecerunan dia kosong. Okay? Tiga benda ni sangat penting sebab nanti you akan guna benda ni. Kena faham benda ni untuk titik minimum dengan titik maksimum. Jadi, untuk gambar bagi titik minimum, kamu tengok dia punya kecerunan sini. Saya buat satu garis. Sini. And then sini. Macam tu. So, nampak tak kecerunan dia dah berubah iaitu dari ini adalah negatif. Ini adalah kosong. Ini adalah positif. So, untuk kecerunan bagi titik minimum, kamu nak tentukan nanti minimum. Dia adalah titik dari negatif, kosong, positif. Itu cara cepat nak ingat. Sebab tu kalau saya lukis je. Kalau titik maksimum, saya lukis pula titik maksimum, dia macam ni. Ni. So, dia kat sini, dia akan dari, saya tanda lagi sekali, iaitu sini. Lepas tu sini. Lepas tu sini. Iaitu kita boleh kata kat sini, dia akan dari, ini adalah positif, ini adalah kosong, ini adalah negatif. So, untuk titik maksimum adalah dari positif, kosong, negatif. Okay, benda ni sangat penting. You kena faham. And then lagi satu adalah titik lengkuk balas. Titik lengkuk balas ni baru. Okay. So, titik lengkuk balas ni macam mana? Dia adalah, saya bagi, dia takkan berubah lambang. Contohlah sini, sini, sini. Okay. So, dekat sini kita tengok dia punya garisan ni. Ni adalah kecerunan dia. Yang ni. Betul kan? And then kat sini kecerunan dia. Lepas tu ni lagi kecerunan dia.
Dengan kata lain, sini adalah kecurunan positif. Ini kosong, ini positif. So, dengan kata lain, kalau untuk titik lengkuk balas, dia takkan berubah lepas melalui kosong. Lambang dia, iaitu sama ada dia positif, kosong, positif, ataupun you akan dapat negatif, kosong, negatif. Okey, ini adalah bagi titik minimum, titik maksimum dengan titik lengkuk balas. And untuk cari titik pegun sahaja, titik pegun. Titik ni je, titik pegun. So, titik pegun ni adalah ketika kecurunan dia adalah kosong. So, maksud tu dia adalah kosong kat sini. Kosong, kosong, kosong. Itu kita panggil titik pegun. Titik pegun ni dia tengah stop. Dia berhenti, pegun. Dia stop. So, bila dia stop, adalah sama ada titik minimum, titik maksimum, titik lengkuk balas, iaitu dia punya dy dx masa tu adalah bersamaan kosong. Itu je konsep dia. Okay, so first thing kamu kena buat adalah dy dx sama dengan kosong. Kamu akan dapat titik minimum, titik maksimum ni. And then lepas tu baru kita akan check sama ada di titik minimum ke, titik maksimum ke, ataupun titik lengkuk balas. Dengan kata lain, sifat tu kamu boleh tentukan sama ada dia minimum, maksimum, lengkuk balas. Itu cara penerangan dia. Okay, so macam mana nak kira titik minimum, titik maksimum ni? Okay, jom kita tunjuk nanti. Dia ada dua cara. So, satu cara kamu lukis, which is yang ni. Nanti saya tunjuk. And then, cara kedua adalah dengan mencari d squared y over dx square. So, saya akan tunjuk kedua-dua cara dengan dua soalan. So, jom kita buat. Ini adalah soalan dia. Saya buat soalan latihan kendiri 2.10. So, basically, untuk soalan-soalan latihan kendiri ni, dia lebih kepada soalan kamu kena tahu buat pembezaan. And then, apply konsep yang kita baru belajar. Apa-apa pun pembezaan je yang penting. So, A dengan B ni saya ambil pembezaan yang simple lah untuk kita buat. Alright. So, yang first, kita buat dulu. 1A. Dia kata cari koordinat titik pusingan bagi setiap lengkuk yang berikut dalam setiap kes tentukan sama ada. So, dia suruh cari first koordinat bagi titik pusingan. So, kita tahu titik pusingan ni confirm lah jawapan dia sama ada minimum ataupun maksimum. Dia tak boleh lengkuk balas sebab lengkuk balas tu mak tiba-tiba pula kan. Sebab yang lengkuk balas tu hanya nama dia adalah titik pegun je. Dia tak boleh titik pusingan. Alright. So, dari sini, dia kata dalam setiap kes, tentukan sama ada titik pusingan itu adalah titik minimum atau maksimum. Okay, so senang lah kat sini. Kita dah tahu dua kemungkinan je. So, jom kita buat. Untuk A. Untuk tahu titik dia, Y sama dengan, kita salin dulu, X kuasa 3 tolak 12X. So, dekat sini, apa-apa pun saya buat pembezaan yang pertama. Kenapa? Pembezaan pertama akan menentukan dia punya kecurunan dy dx. So, kecurunan mesti kosong masa dekat titik pegun. So, saya buat dulu pembezaan pertama. Saya akan dapat y prime sama dengan 3x kuasa 2 tolak 12. Alright. So, dari sini untuk cari titik pegun. Titik pegun. So, titik pegun saya akan buat y prime sama dengan kosong. Which is 3x kuasa 2 tolak 12 sama dengan kosong. So, 3x kuasa 2 sama dengan 12. X kuasa 2 sama dengan 12 bahagi 3. Which is 4. Lepas tu X. Yang ni square, ingat bila gerakkan ke sana jadi plus minus wajib. Alright. So, set 4 kita akan dapat plus minus 2. Jadi kat sini saya tahu titik dia adalah 2 dengan negatif 2 untuk X. Kalau saya nak cari, ini adalah X, saya nak cari Y, saya masukkan je lah dekat persamaan original yang ni. Sebab kita nak cari titik koordinat yang ni. Kalau titik koordinat, saya kena ada X dengan Y. So, sekarang ni saya dah ada X. Kita nak ada XY kan? So, sekarang X yang pertama adalah 2. X yang kedua adalah negatif 2. So, saya nak cari Y dia, saya masukkanlah dalam persamaan original. Nak cari Y, ni Y. So, Y iaitu 2 kuasa 3 tolak 12 darab dengan 2. X dia kan. So, kat sini saya akan dapat 2 kuasa 3 tolak 12 darab 2. So, kat sini dapat negatif 16. Jadi, kat sini dapatlah Y dia, satu titik. And then, titik yang kedua adalah Y sama dengan
2, negatif 2 kan. Negatif 2 kuasa 3 tolak dengan 12 negatif 2. Make sure tekan kalkulator ni dalam kurungan mesti dalam kurungan. Kalau tak nanti dia kira 2 je. So negatif tu termasuk sekali. Negatif 2 kuasa 3 tolak dengan 12 darab negatif 2. So kat sini kita akan dapat 16. Dekat sini 16. Okay. So dari sini kita dah dapat 2 titik pegun, iaitu titik 2 negatif 16 dengan negatif 2 16. And then yang kedua saya nak cari adalah sama ada di titik minimum ke maksimum. Okay. So untuk cari titik minimum atau maksimum ada 2 cara. Okay, yang ni saya kena ni saya buat kat belakang saya buat kat sini sekejap sebab kang nanti saya nak tunjuk, so saya takut dia tak cukup space. Alright, so saya buat next kat sini. Okay, so kat sini ni kita dah dapat jawapan tadi. And then untuk tahu titik tu minimum atau maksimum, kita ada 2 kan. So kita nak tentukan ni minimum ke maksimum. Kita boleh guna 2 cara, iaitu saya tunjuk dua-dua. Cara satu adalah kita buat pembezaan peringkat 2. So pembezaan peringkat 2 kita dah ada tadi. Ni pembezaan peringkat pertama kita, which is y prime bersamaan 3x kuasa 2 tolak 12. So untuk pembezaan peringkat 2 saya buat lagi sekali, which is 2 turun ke depan dapat 6x. Belakang tak ada apa-apa lah sebab dia tak ada x kan. So jawapan dia adalah 6x. Jadi untuk check pembezaan peringkat 2 ni, kalau kita dapat y double prime lebih besar dari kosong, ini kita akan buat conclusion dia titik minimum. Nanti saya tunjuk. Kalau kita dapat y prime lebih kecil dari kosong, ini adalah titik maksimum. Kalau kamu dapat y prime ni d square y over dx square tau. Saya tulis macam ni dia. Maksudnya ini adalah pembezaan peringkat kedua. So y prime sama dengan kosong, ini kamu dapat titik lengkuk balas. So dengan kata lain, kamu kena ingatlah 3 benda ni. Ni sangat penting untuk pembezaan peringkat 2. Kalau kamu nak tentukan minimum dengan maksimum dengan lengkuk balas. Ni. Word dia, key dia. So dekat sini, saya nak check yang pertama adalah titik. Saya check yang titik first ni dulu 2 negatif 16. So kalau saya tulis kat sini, di titik 2 16. So saya check y prime dia bersamaan 6, dia masukkan x kan, which is 2. So kat sini saya dapat 12. So 12 ni adalah lebih besar dari kosong. Jadi ini adalah titik minimum. Faham tak? Dia macam tu. So saya boleh tentukan kat sini ini adalah titik minimum. Titik. Okay. Untuk yang kedua di titik negatif 2 16, saya masukkan lagi sekali y prime bersamaan ni 6 ni saya guna ni 6 darab dengan negatif 2. So dapat kat sini negatif 12, jadi lebih kecil dari kosong. So ini adalah titik maksimum. So sini titik maksimum. Okey, ini adalah cara yang pertama, iaitu cara pembezaan peringkat 2. Cara kedua adalah cara lukis. Okey, cara lukis ni saya sarankan cara kedua, lukis kecurunan. Untuk lukis kecurunan ni saya sangat sarankan kalau dia melibatkan persamaan yang complicated. Kalau you jumpa pembezaan yang macam ni, lebih kurang. Kalau kamu jumpa yang pembezaan mencabar, kamu nak buat pembezaan peringkat kedua ni macam takut salah keles. So, saya sarankan you buat cara lukisan. So, kamu tak payahlah guna cara nak membezakan dah. Kamu lukis je. So, siapa yang suka lukis, I advise you guna cara kedua lah. Kalau you tak suka, you guna cara pertama lah kalau kamu dah tera pembezaan. Okay? So, untuk yang cara kedua, macam mana nak lukis? Iaitu,
kita ada dia punya titik. So first kita dah ada 2 dengan negatif 2. Yang ni. So dia akan bermain dengan titik X tau. So kat sini titik dia adalah, kita kena ambil satu selepas, satu sebelum. Tu cara dia. So titik yang pertama adalah titik 2 kan. 2. Lepas tu ni saya buat siap-siap untuk titik negatif 2 juga. Okey, negatif 2. So cara dia, kita akan ambil satu titik selepas, satu titik sebelum. Dari titik yang kita dah dapat tadi. Okey. So titik selepas, contoh saya ambil 3. Titik sebelum adalah 1. Kalau kamu nak ambil 2.1 pun boleh. Kalau kamu nak ambil 0.9 pun boleh. Suka hati kamu. Alright. So negatif 2, kalau kamu tak nampak nak pilih apa, kamu buat je macam ni. Ni kan nampak negatif 1, negatif 2, negatif 3. So selepas dia adalah negatif 1. Sebelum dia adalah negatif 3. Ni cara nak pilih kalau kamu tak tahu nak pilih. Okay. Lepas saya dah pilih, saya akan check dia punya kecurunan. dy over dx. Kecurunan kan dy dx. So dy dx dia tadi kita dah buat, iaitu 3x square tolak 12. Ni kecurunan dia. So saya masukkan dekat dalam kalkulator sebab kita nak ganti 3x square ni dekat titik 1, 2 dengan 3. 2 ni tak payah, 2 ni confirm lah kosong. Sebab tadi kita dah cari yang kecurunan dia. Okey. Masukkan 3, saya letak kat sini senang. 3 alpha x, saya nak masukkan nanti nilai x kuasa 2 tolak 12. Kalau kamu tak nak buat macam ni, masukkan nilai macam biasa je. Alright. So saya pun calculate, saya letak mula 1. So saya letaklah 1. Sama dengan. So dapat sini negatif 9. And then sama dengan lagi, saya masukkan 3. Sama dengan. So dapat 15. And then next adalah titik ni, dy dx dia negatif 3 yang pertama, iaitu sama dengan negatif 3. So dapat 15. And then lagi sama dengan negatif 1. So dapat negatif 9. Okey. Lepas saya dah dapat kecurunan ni, saya garis lagi. Saya cari dia punya lukis untuk kecurunan, which is lukisan dia. Tadi kan kita dah belajar yang ni positif negatif. Sebab itulah kegunaan dia, which is negatif adalah macam ni, kosong adalah macam ni, positif adalah macam ni. Dengan kata lain, kita dapat bentuk ni. So bentuk ni adalah titik minimum dapat. So dekat titik 2 negatif 16, nampak tak sama titik minimum. And then kat sini positif, kat sini kosong, kat sini negatif. So dapat bentuk macam ni. So ini adalah untuk lukis. So ini adalah titik maksimum. Jadi sama. Nampak tak? Dia sama je. Titik minimum, titik maksimum. Alright. So ini dua cara yang kita nak buat. Bukan kita nak buat, yang saya tunjuk supaya you guys boleh pilih sendiri. Sama ada you nak buat second derivative, pembezaan peringkat kedua, ataupun cara lukis kecurunan. Alright. Okay. And then next soalan B. Ni untuk soalan A. Okay. Untuk soalan B, dia bagi y sama dengan x tolak 6 kuasa 2. Alright, so you ada dua pilihan sekarang. Sama ada you nak guna UV, iaitu ini jadi U, ini jadi V. Ataupun you nak guna cara biasa. Cara biasa you kena kembangkan dululah. So kalau style I adalah, kalau nampak ada kuasa 2, saya just kembangkan je. Kalau start dari kuasa 3 dan ke atas, saya akan buat UV tu. Sebab saya tak suka sangat guna UV ataupun U over V tu. So untuk Y, saya buat Y lagi ni. Untuk saya kembangkan dulu, which is ni saya kembangkan cara cepat. X square minus 12x plus 36. Cara kembang yang cepat saya dah ajar. Ini lebih kepada algebra. Siapa yang nak tengok, nanti saya bagi link dekat bahagian komen. Nanti saya bagi. So ni saya akan masukkan ke dalam, which is saya akan dapat x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2 tambah 36x. Okay. So ini adalah dia punya y. Baru saya buat pembezaan pertama. So pembezaan pertama dia adalah y prime bersamaan 3x kuasa 2 tolak
24x tambah 36. So, soalan yang pertama nak cari titik pegun. Titik pegun. So, titik pegun adalah y prime bersamaan kosong. So, saya dah ada y prime. Saya just masukkan 3x kuasa 2 tolak 24x tambah 36 sama dengan kosong. So, kat sini saya akan dapat, tekan kalkulator. So, dapat kat sini 3, negatif 2, negatif 24, 36. So, dapat kat sini x sama dengan 6. So, patah balik x tolak 6. Lagi 1 dengan 2. So, x tolak 2 sama dengan kosong. Jadi, kat sini saya dah dapat titik x. Once saya dah dapat titik x, kita nak cari titik koordinat. So, untuk titik koordinat, saya akan cari x, y. That's why saya akan buat untuk titik pertama 6, titik kedua 2. Saya buat macam ni supaya nampak macam mana nak cari. So, untuk cari y, iaitu sini, y. Masukkan je lah nilai x tu. Sama ada kamu nak pilih mana-mana pun, dia akan dapat jawapan yang sama. Alright. So, saya akan masukkan dekat yang first tu. Which is, y sama dengan x, ni 6. 6 tolak 6. Square. So, 6 tolak 6, kosong. Darab kosong, kosong lah. So, 6 kosong. Titik pertama dia. And then, y lagi 1. 2 tolak 6 kuasa 2. So, isi kat sini 2 tolak dengan 6 kuasa 2 darab 2. So, 32. Jadi, titik yang kedua adalah 32. Okay. Ini 2 titik. And then, lepas tu baru kita nak tahu sama ada nak tengok titik tu minimum atau maksimum. Jadi, saya buat macam tadi juga. Which is ni saya copy balik. Sikit. Okay, saya copy balik ni. And then, tapi saya rasa macam tak complete kalau tak ada y kan. So, saya salin balik y sekali kat sini. So, y bersamaan x kuasa 3 tolak 12x kuasa 2 tambah 36x. In case guna saya tak tahu dia guna ke tak. So, saya masukkan semua ni. Sikit. Okay. Copy. Okay. So, saya buat page lain. Sebab saya nak tunjuk dua cara. Kalau saya buat satu cara je, saya buat straight je yang tu. Okay. So, kat sini. Okay, dapat ni. Oh, dia tersalin dengan soalan sekali. Tak apalah. So, saya letak sini. And then, untuk sorry guys. Kejap. Sudah. Saya nak resize sebenarnya ni. Resize. Supaya dia kecil sikit. Baru nampak. Alright. So, lepas saya dah buat ni. Then, untuk cari sama ada titik tu minimum atau maksimum. Saya salin balik dia punya titik. Which is 60. Lagi 1, 2, 32. So, guna cara yang pertama dulu, iaitu cara pembezaan peringkat 2. Cara 1. So, pembezaan peringkat 2, kita dah ada tadi. Which is y prime bersamaan 3x kuasa 2 tolak 24x tambah 36. So, saya buat y prime. Pembezaan kedua. So, saya dapat kat sini 6x tolak 24. So, untuk cek bagi titik yang pertama, di titik 6, kosong. Saya masukkan je y prime bersamaan 6 tolak 24. So, 6 darab 6 tolak dengan 24. So, dapat kat sini 12. So, 12 adalah lebih besar dari kosong. So, ini adalah titik minimum. Okay. And then, di titik 2, 32. Saya masukkan lagi y prime. Which is saya akan dapat kat sini 6 2 tolak 24. So, 6 darab 2 tolak 24. So, dapat kat sini negatif 12. Lebih kecil dari kosong. So, ini adalah maksimum. Okay. Jadi, saya tulis siap-siap kat sini. Ini adalah titik
60 macam tu. So 60 adalah titik minimum. 232 adalah titik maksimum. Alright. So ini adalah cara yang pertama. Saya tunjuk juga cara kedua untuk pembelajaran. So sini cara kedua. So untuk cara 2, kita nak lukis, which is first kita tulis dulu titik. So titik dia kita yang dapat tadi, kan kita akan ambil satu selepas, satu sebelum. So titik tadi adalah 6. Kita bermain dengan X. And then sini selepas, ini sebelum. Okay. So untuk next, titik yang kedua pula. Saya tulis siap-siap tau, sebab senang nanti nak masukkan dalam kalkulator. So ini titik dia adalah 2. So selepas dia adalah 3. Sebelum dia adalah 1. So 6 selepas dia 7. Sebelum dia 5. So lepas titik kita nak tengok dia punya dy dx, which is y prime tu lah. And then ni lukis. So kat sini pun sama, which is yang ni y prime. And then yang ni lukis. Y prime dengan dy dx tu sama So dekat sini tadi y prime dia yang mana? Y prime dia yang ni. So kita masukkan dalam situ je lah. So sekarang saya masukkan kecurunan untuk yang first dengan second yang tengah ni memang confirm lah kosong. So dia macam ni. Okay, so sebelum dengan selepas tu je. Jadi macam biasa saya tekan yang ni, kalkulator saya tunjuk sekali, which is tekan menu pula. Shift, ambil X, and then apa saya buat ni? Alpha. Ya orang merah alpha. Sekejap, siapa persamaan dia? 3 alpha X kuasa 2 tolak 24 alpha X tambah 36. So tekan solve, calculate ni. Jadi saya masukkan nilai, which is 5 sama dengan. So kat sini dapat negatif 9. And then sama dengan 7 sama dengan 15. And then yang kedua ni 1 dengan 3 pula sama dengan 1 15. And then tekan lagi sama dengan 3 negatif 9. So dekat sini saya buat dia punya lambang untuk lukis ni, iaitu untuk negatif, kecurunan dia macam ni. Positif macam ni. Positif macam ni. Negatif macam ni. So kita dapat bentuk sekarang macam ni. Yang ni macam ni. So ini adalah titik minimum. Ini adalah titik maksimum. So kita check betul tak? Dekat titik 6. Tengok sama. Minimum. And then titik 2. 32 maksimum. So dapat jawapan. Okay. So ini adalah untuk titik minimum maksimum. And then saya nak masuk sikit aplikasi. Aplikasi dia adalah ni yang tadi kita buat. So settle untuk yang basic punya. Alright. So ni dia punya cara, dua cara tu. And then saya masuk soalan kedua ada. Satu. Kita tengok dari sini je. So dia kata kat sini Rajah saya rasa saya tak sempat nak masuk untuk aplikasi. Saya buat satu lagi je soalan. Okay. So dia kata kat sini Rajah di sebelah menunjukkan sebahagian daripada lengkung Y sama dengan, so saya salin dulu ini, Y sama dengan X tolak 2 kuasa 3. Cari ungkapan dy dx. Okay, disebabkan ni dah melibatkan kuasa 3, saya buat guna cara UV lah. So this is U, this is V. Dia suruh cari A. dy over dx. dy over dx adalah u v prime plus v u prime. So kat sini u dia adalah x, u prime dia adalah 1, v dia adalah x tolak 2 kuasa 3, v prime dia adalah 3 x tolak 2 kuasa 2. And then ddx kat dalam ni akan dapat 1. Sebab tu saya tak tulis dah buat satu-satu So dekat sini tunjuk je lah, saya risau pula you guys ni. Sorry kau. Dx x tolak 2. So ni adalah kita akan dapat 1. That's why kat sini 3 x tolak 2 kuasa 2. Alright.
So dari sini kita nak dapatkan dy dx, which is y prime, sama je dy dx dan y prime. U adalah x, v prime adalah 3 x tolak 2 kuasa 2 tambah v adalah x tolak 2 kuasa 3, u prime adalah 1. So kat sini kita boleh dapat 3x x tolak 2 kuasa 2 tambah x tolak 2 kuasa 3. So sama ada you nak permudahkan lagi atau tak, ikut you. Kalau kat sini saya just permudahkan So apa yang sama kita keluarkan. So kat sini yang sama yang ni, x tolak 2, x tolak 2. So x tolak 2 ni yang paling banyak adalah 2 je. Tak boleh keluarkan 3 sebab dia ni ada 2 je. So x tolak 2 kuasa 2. Jadi balance tinggal selainnya 3x tambah x tolak 2. And then dia tak cukup space. Sekejap, saya naikkan sikit. Saya naikkan ke sini. Okay. So dari sini saya permudahkan lagi. Dia akan dapat x tolak 2 kuasa 2. Dalam ni 3x tambah x tolak 2. So x tolak 2 kuasa 2, 3x tambah x, 4x tolak 2. Okay, so saya akan biarkan macam ni, which is ini adalah jawapan untuk A. Ni A. And then dia tanya lagi, seterusnya cari B, ya Allah. B, cari koordinat titik bagi 2 titik pegun. So dia sebut sini titik pegun tau. Allah. So bila dia sebut titik pegun, memang confirm lah dia, bukan confirm, maksudnya dia ada 3 kebarangkalian, iaitu maksimum, minimum ataupun titik lengkuk balas. Dia tak kata titik pusingan dia kata titik pegun. So dari sini P dan Q. Jadi kat sini saya pun buatlah untuk dapatkan titik pegun. Kita akan buat y prime bersamaan kosong. So y prime dia kita dah dapat tadi, x tolak 2 square. Maksudnya better kita tak payah kembangkan, tak payah permudahkan tadi. Lagi mudah kalau tak permudahkan. So tak apa, saya salin juga sini. 4x tolak 2 sama dengan kosong. So ni kena kembangkan balik which is kat sini kita akan dapat x square minus 4x plus 4. Saya kembangkan cara cepat lepas tu darab dengan 4x minus 2 sama dengan kosong. Then kena kembangkan satu-satu ni, nampak tak? Sebab dia konsep pendaraban. Sini dengan sini, sini dengan sini, lepas tu sini dengan sini, sini dengan sini, and then sini dengan sini, sini dengan sini. Kena buat satu-satu. So saya tulis jalan kiri dia dekat sebelah ni kat sini. So x square darab dengan 4x, 4x cube. X square darab dengan negatif 2, negatif 2x square. Lepas tu negatif 4x darab dengan 4x, 4, 4, 8, 8, 12, 16x square. No, dia bukan tambah, dia jadi tolak. Okay. And then negatif 4x dengan negatif 2 jadi positif 8x. Lepas tu 4 dengan 4 16x. And then 4 dengan negatif 2 negatif 8. Okay. And then ni algebra tau. So saya kumpulkan sebutan-sebutan dia untuk permudahkan. 4x cube dengan negatif 2 dengan negatif 16 dengan 16 banyak negatif. Tapi ni boleh kat kan 16 ni kuasa 2 Syed Fatimah. Negatif 2 tolak 16. So saya dapat kat sini negatif 18x square. 8 tambah 16. So tambah 24x tolak 8. So ni saya boleh kecilkan semua. Saya rasa boleh bahagi dengan 4 semua. Ni just saya kecilkan je. Tak boleh, 18 bahagi 2 je. So kat sini boleh dapat 2x cube minus 9x square tambah 12x tolak 4 sama dengan kosong. Okey, yang atas ni saya padam
Mana ni. So y prime ni saya just ni banyak sangat dia punya ni. Okay. And then yang ni pun saya padam, cuma yang jawapan akhir tu saya tak padam. Saya takut guna lagi. Okay. And then naikkan ni. Sini. And then sini. Sebab nak selesaikan tu kan. Alright. So dari sini saya sambung lagi, which is kita nak selesaikan kan. Saya guna calculator je. Which is tekan ni, and then tekan equation, polinomial, ambil kuasa 3. And then isilah, iaitu kuasa 3 dia 2. Kuasa 2 dia negatif 9. Kuasa 1 dia 12. And then the last one negatif 4. So dapat X yang pertama adalah 1/2. And then X kedua adalah 2. Okay, dia dapat 2 je. So kat sini saya akan dapat 2X tolak 1. And then X tolak 2 sama dengan kosong. Alright. So dekat sini kita teruskan, iaitu bila dah dapat titik ni, ini adalah titik X baru. Jadi saya nak cari titik Y. So titik pegun dia, kita nak cari XY. So X dia kita dah ada 1/2. Dengan lagi 1 adalah 2. So untuk cari titik yang kedua, kita just buat Y sama dengan, mana persamaan tadi? Y sama dengan X. Oh ni, Y sama dengan X. X tolak 2 kuasa 3. So X dia adalah 1/2. 1/2 tolak 2 kuasa 3. Okay, saya masukkannya ni X tolak 2 kuasa 3. Alright. So yang pertama 1/2. Dapat kat sini negatif 27/16. And then Y lagi 1 adalah 2 tolak 2 kuasa 3. Ni rasanya kosong kosong. So kat sini 1/2 dengan negatif 27/16. And then lagi 1 adalah 2 dengan kosong. Okay. Yang titik 20 ni saya rasa dah okey. Kalau dari gambar lah, sebab kita tengok kat sini, ni 20 kan. Dekat, boleh agak macam okey lah. And then titik P, iaitu 1/2 dengan negatif 27/16 ni pun macam okey. Sebab dia punya kedudukan tu dah betul. Y tu negatif, X tu positif. Okay, so nanti just kena check balik lah kalau saya salah algebra ke apa. Alright. And then, lepas tu dah siap untuk tentukan sifat C. Soalan C. So, seterusnya tentukan sifat bagi titik pegun Q menggunakan kaedah lakaran. So, dia suruh lakar lah sekarang ni. Jadi, untuk lakar, kita buat ke page seterusnya. Okay. So, untuk lakar, kita memerlukan titik dan kita memerlukan Y prime. Which is, Y prime dia adalah yang ni. Y prime. Ni, saya just ambil untuk ni je. Okay. So, ni. Copy. And then paste kat sini. Okay. Ni dia punya Y prime. And then, kita nak tengok dia punya titik kan. So, titik dia adalah yang ni. Ini. Copy. So, kalau dari sini kita dah nampak ni sebenarnya. Okay, tak apa. Kita buat je. Sebab dia suruh lukis kan. Okay, so ini adalah titik dia. Jadi, jom kita cari untuk lukis. Which is, untuk lukis, yang pertama kita tengok titik. Which is, titik dia sekarang adalah 1/2. Lepas tu, titik lagi 1 adalah 2. Okay, so satu titik selepas 1/2 titik selepas kamu boleh ambil ni 1/2 ni 0.5 lah kan. So saya ambil 1 sebelum saya ambil 0. Yang ni selepas 3 sebelum saya ambil 1.
So kat sini titik and then dia punya dy over dx which is y prime lah. Asal saya tak tulis y prime kat atas. And then kat sini lakaran. So ni confirm kosong tengah ni. So sini. And then now saya nak masukkan dalam persamaan. Saya masukkan yang ni lah, x tolak 2 ni. So saya masukkan alpha x tolak 2 kuasa 2 dengan 4x tolak 2. Kenapa saya buat macam ni? Sebab nak hilangkan, nak kurangkan salah keles. So sama dengan saya masukkan kosong first tu. So dapat negatif 8. And then sama dengan lagi 1. Dapat 2. And then lagi 1 bawah ni 1. Dapat 2 lah kan 1. And then 3. 10. So kat sini saya dapat negatif 8, negatif, lukis macam tu. And then positif. So dapat bentuk macam ni. And then yang ni positif. So dia dapat bentuk macam ni. Positif, kosong, positif. So kat sini saya boleh kata ini adalah bagi titik 2, kosong. Ini adalah titik lengkuk balas. Okey. Untuk titik 1/2 ni, negatif 27/16, ini adalah titik minimum. Okey. So kita dah tunjuk. And then settle. Okey. Jadi sampai situ saja. Kita belum selesai lagi tajuk ni, which is kita baru buat soalan yang direct. Soalan yang kebat kita belum buat lagi. So kebat next week lah saya sambung. Ni next week. So ni kita dah settle. Okay. So sampai situ saja. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi next week. Masa yang sama. And esok ada Insta Live. Saya dekat titik pusingan and sifat juga. Which is dekat yang sama. Cumanya saya akan buat soalan kebat esok. Dekat Insta Live. Okay, sampai situ saja. InsyaAllah jumpa lagi nanti. Okay, bye. Assalamualaikum.